A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama sekali, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah SWT, di mana dengan kudrat, inayahnya serta izin Allah SWT, kita sekalian berada di dalam sihat sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Dalam kita bertemu di dalam ruangan online ini, sempena kedatangan bulan mulia Al-Mubarak, saya mengambil kesempatan ini ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan dan juga selamat menjalani ibadah puasa. Alhamdulillah, topik saya hari ini adalah mengenai pembacaan Al-Quran, mengenai gharib muskilat, iaitu bacaan pelik ataupun bacaan asing, serta berhati-hati apabila kita membaca Al-Quran. Maksud di sini berhati-hati agar kita tidak melakukan kesilapan. Ayuh kita mulai dengan bacaan umul kitab dengan bacaan Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, pendedahan kali ini adalah, sebenarnya kelas ini bukan kelas sebenarnya ia adalah asas tajwid untuk bagi-bagi untuk permulaan. Tapi ada yang gharib dia, nanti insya-Allah 1-2 hari nanti saya akan upload ke Facebook ni lagi. So untuk kini adalah untuk asas daripada permulaan. Bagi yang baru-baru berjinak-jinak dengan Al-Quran, ataupun baru-baru yang baru bertemu Al-Quran, ataupun yang baru belajar, okey, insya-Allah ada beberapa topik yang hendak dikongsikan, iaitu topik mengenai pembukaan surah ataupun tanda mu'anaqah. Okey, ini adalah hendak saya kongsikan, tapi untuk kali ini saya akan cuba terapkan daripada daripada surah Baqarah, iaitu ayat pertama dan ayat yang kedua. Okey, ada beberapa poin yang hendak saya ketengahkan, insya-Allah. So mari kita sama-sama memperbaiki bacaan kita. Okey, kita langsung saja ke muka surat 2, iaitu daripada Al-Quran, iaitu ayat pertama dan ayat yang kedua. Ayuh, mari kita ni sekarang kita akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang pertama, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu yang kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Di sini saya bagikan 3 cara. Saya berhenti di fih bermakna wakaf yang kedua. Kemudian saya berhenti, saya baca terus. Kemudian saya berhenti di wakaf yang pertama, itu yang kedua, wajah kedua. Dan kemudian saya baca wasal ke semuanya.
Okey, baik. Tapi ini sebelum saya nak ketengahkan si muqatta'ah ni, saya nak pertengahkan ayat-ayat mu'anaqah. Mu'anaqah di sini adalah pembukaan surah. Surah-surah yang bermula dengan huruf sahaja. Okey. Contoh di sini alif. Contoh di sini ada alif, lam dengan mim. Tak adalah kita baca a, la, ma, tidak. Ataupun alama, tidak. Jadi di sini abang-abang semua, kakak-kakak, ayuh kita akan lihat di sini bila huruf-huruf sebegini, apa yang kita nak baca adalah huruf alif tu sendiri, huruf lam tu sendiri dan huruf mim tu sendiri. Kita akan baca izhar untuk alif, dia adalah izhar halki di sini. Jadi kita akan baca alif lam. Si lam tu, lam ni dibaca panjang serta kita masukkan mim. Lam kalau kita sudut daripada sudut ejaan adalah lam, alif, mim. Jadi la tu, mim tu belum sebut lagi. Mim tu nanti kita akan masuk kepada mim. Jadi mim masuk kepada mim, maka terjadi hukum idgham mislain. Okey. Sekejap ya. Okey, saya akan contohkan lagi. Alif, kita sempurnakan huruf fa tu mati. Alif lam. Bila kita matikan huruf mim tu yang jumpa kepada mim, iaitu idgham mislain shaghir ataupun kemudian kita sebut mim dengan kadar 6 harakat, iaitu mim. Sebelum itu kita nak didengungkan apabila mim jumpa dengan mim. Saya contohkan lagi. Alif lam. Ini dia. Tu dia. Saya ulang lagi. Alif lam mim. Ya, tu kadarnya gitu. Iaitu kadar dengan 6 harakat huruf mim tu nya. Jadi sebelum kita matikan dengan huruf mim atau dengan nama hukum lain mad lazim harfi mukhakhaf, huruf alif itu adalah izhar halki. So baca dengan nyata alifnya. Alifnya kita baca dengan clear. Alifnya kita baca dengan jelas tanpa dengung, langsung tak ada. Kemudian kita baca huruf lepas alif tu kita baca huruf lam. Saya ulang aja ni, huruf lam dengan bacaan la tu panjang. La kita tarik. Kemudian kita akan jumpa mim. Semasa kita masuk kepada mim, mim tu hendaklah didengungkan. Dengung kerana mim berjumpa mim. Itulah yang tadi saya mention tadi. Idgham mislain shaghir, iaitu memasukkan sesuatu dalam sesuatu. Macam mana tapi gitulah istilah dia. Masukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Dah tu dia dengung kerana huruf mim jumpa dengan huruf mim. Maka itu dia dengung lah. Okey. Dia adalah istilah dia memasukkan sesuatu dalam sesuatu. Memang susah nak faham tapi insya-Allah dia ada lagi ni aja, sama aja macam tadi saya contohkan. Lam mim. Lam dah masuk second mim dah. Tak apa, ni nanti saya akan tunjukkan ada chart part situ. InsyaAllah nanti boleh nampak lah kat situ. Okey. Idgham mutamathilain, iaitu idgham yang berlaku sama makhraj. Mim jumpa mim itulah sama makhraj dan sama sifat. Muqatta'ah ni ada beberapa aspek. Apa tu muqatta'ah tu? Muqatta'ah tu itulah yang pembukaan ayat tu, pembukaan surah tu. Dia ada beberapa aspek. Yang pertama, yang pertama, tiada tanda bacaan. Dia tak ada baris atas, tak ada baris bawah, tak ada baris depan, sabdu, tak ada. Just paling kalau dia ada tanda panjang, dia ada tanda, istilah dia wave lah gitu istilah dia macam gitulah, bengkok gitu. Itu saja. And nak panjang macam mana? Baris dia tak ada. Something like that. Okey, yang kedua, kita sebut dengan lafaz huruf dia. Kita tak sebut baris dia pun. Jadi apa yang kita nampak? Minta maaf. Apa yang kita nampak adalah kita sebut huruf dia. Contoh, kita tak sebut dia berbaris bawah I, berbaris depan U ataupun U, Lu, Mu, tak. Kita sebut solid huruf dia. Okey, baik. Yang ketiga,
dia hanya terletak di awal surah, dia tak ada datang kat tengah-tengah pun, tetapi bukan semua surah, dia ada certain surah. Okey, dan tak semualah, memang tak semua, dia ada beberapa ayat saja. Okey, yang keempat, mengenai muqatta'ah ni, hanya Allah saja yang tahu, kerana dia tergolong dalam ayat-ayat mutasyabihat. Okey, semuanya ada 14 huruf. Okey, ini saya akan masukkan dia punya slide. Okey, dia ada 14 huruf. Okey, untuk grup yang pertama, macam boleh groove. Okey, insyaAllah kita untuk grup yang pertama, alif tu, okey, kalau awak tengok daripada sekarang ni, alif tu hanyalah satu, tak di alif, tak, dia adalah alif tanpa ada mat, tanpa ada panjang, begitulah dia, alif la, gitu, alif. Jadi kalau kita tengok grup yang kedua tu, setiap baris ada 5 huruf. Ha, ya, ta, ha, ra. Semua ini digandakan dia dengan baris alif. Ha digandingkan dengan alif. Dan kemudian ya digandingkan dengan alif, ta digandingkan dengan alif, ha juga digandingkan dengan alif, dan ra digandingkan dengan alif. Jadi maka di sini mereka ni semua ada 2 harakat. Jadi bila-bila yang awak baca dalam tulisan Al-Quran untuk 2 harakat ni, tak ada tanda terus. Okey, tak ada, awak tak jumpa dia. Contoh ha mim, atas ha tu tak ada baris. Sama juga dengan yasin, yang yasin tu yang ada tanda palang tu untuk si sin, bukan untuk si ya. Ya tu tak ada tanda pun, tapi kita kenali dia adalah mat sanai. Kita tahu dia dengan 2 harakat. Kerana kaedah ni lah, ni yang grup 2 ni lah. Okey, baki adalah grup 3. Okey, grup 3 ni kita matikan dia. Contoh ada huruf qaf, sod, kaf, nun, sin. Kita sebut dia sin, ghain, mim, lam. Okey, jadi huruf qaf, contoh huruf qaf, dia adalah huruf qaf, alif, fa. Jadi macam mana kita matikan dia? Kerana kita nak matikan dia, maka dia dijadikan hukum mad arid li sukun. Jadi qaf sama juga dengan sod. Sod. Oh ya, bila kita matikan huruf sod akan ada qalqalah d. Sod. Itulah. Jadi huruf kaf pula. Kaf. Ini saya cuma ambil 2 harakat lebih sikit aja, tak panjang. Nun. Gitulah. Tu 4 dah tu. Hampir ke 4. Itu pun tak sampai. Sin, ain, gitu kaedah dia. Mim, lam. Jadi 8 huruf. Huruf qaf, huruf sod, huruf kaf, huruf nun, huruf sin, ain, mim dan lam. Ini semua bila kita sebut untuk huruf ayat-ayat muqatta'ah ni, maka kita sebut, kita baca, kita lafaz dia dengan kalimah dia sendiri dengan kadar panjang, dengan kadar 6 harakat. Okey, kerana kita sebut dia dengan mengikut ejaan dia sendiri. Kita tak sebut dia as in dia baris atas, tak, kita sebut dia dengan ejaan dia. Sama juga daripada huruf inilah, ini huruf yang ketiga ni, dia adalah huruf panjang. Jadi ini adalah satu keistimewaan Al-Quran ni. Dia mulakan dengan huruf-huruf, belum jumpa kita tak dijumpa dengan huruf-huruf, baik orang putih ke, baik Melayu ke, tiba-tiba S, tiba-tiba W, tiba-tiba je huruf tu, itu typo nama dia. Kalau huruf Melayu ataupun huruf Inggeris tiba-tiba ada J, contoh J, tiba-tiba je ada J, typo tu. Itu tak jadi. Al-Quran ni je dia, keistimewaan dia. Okey, yuk kita lanjut. Kini tanda wakaf mu'anaqah. Kenapa tadi saya mention muqatta'ah mu'anaqah? Kerana bunyi dia, kedengaran dia macam dekat sangat. Okey, saya akan tunjukkan slide yang pertama tu tadi lagi sekali. Sekejap Okey, si alif lam mim tu. Okey. Ada 3 titik
pertamanya saya baca dengan ginilah. Zalikal kitabu la raiba fi, bermakna saya matikan huruf mu'annaqah tu. Yalah, istilah mu'annaqah tu adalah 3 titik di mana di dalam kurungan tu ada tanda penting yang kita tak boleh. Contoh, kita baca dari sini, kalau ni lah ngadap saya ni, kita baca dari kanan ke kiri, kita baca ke sini, kita tak, kalau kita berhenti ada first point, okey, kita jangan ghostan sikit ibtidak dia kemudian kita baca lagi, tidak. Bila kita berhenti ada first point, mana ibtidak dia? Setelah kalimat sebelah kita akan terus. Lepas tu boleh tak kita berhenti mu'annaqah yang kedua? Tidak. Salah satu berhenti sahaja. Okey, baik, saya ulang. Kita berhenti yang pertama, tanda wakaf mu'annaqah tu, kita berhenti yang pertama, kita jangan berhenti wakaf yang kedua, mu'annaqah yang kedua kita jangan berhenti. Kita habiskan bacaan ataupun kita wakaflah selepas dalam tanda kurungan tu. Tu kalau kita berhenti yang pertama. Okey, sekarang kalau kita berhenti kita wakaf di muqatta'ah yang kedua, then bagaimana pula? Kalau kita berhenti yang wakaf yang kedua, bermakna kita akan baca selepasnya. Kita ibtidak selepasnya je. Apa yang ada, contoh hudal je, jadi kita berhenti pada situ fi. Kita akan sambung dengan hudal lil muttaqin. Kita tak baca fi. Lepas tu kita baca balik fihi hudal. Rosak terus makna dia. Itu kaedah mu'annaqah ni, ataupun nama lain adalah muraqabah. Itu nama lain dia. Sebab itulah ni nama dia yang penting, kadang confusing sikit. Jadi yang ada 3 titik tu ialah dia yang berhampiran tu. Di dalam tu kita kalau dah berhenti satu, jangan ghostan. Jangan kita tidak sebelumnya. Mana kita berhenti, lanjut je terus. Itu kaedah dia. Okey, kerana antara 2 tempat yang harus diwakaf pada salah satu padanya, dan tidak harus wakaf di tempat kedua setelah wakaf tempat pertama, atau sebaliknya. Jika wakaf pada tempat kedua, maka ibtidak dengan kalimah seterusnya. Okey, saya rasa dah cukup clear ni. So kalau tanya contoh, boleh tak wasal untuk keduanya, untuk wakaf mu'annaqah ni? Boleh aja. Ya, kita boleh aja untuk wasal keduanya. Untuk surah Baqarah ni, ayat yang kedua ni, maka dia pendek lah. Tapi kalau ayat yang panjang, mungkin kita perlukan pernafasan. Tapi insyaAllah lah, untuk training pernafasan bagus juga kalau kita nak terus saja. Tapi apakah hukum berhenti di sini? Harus. So bila menyebut pasal harus, bukan bermakna dia wajib. Jadi harus is just harus. Kita kena peka dengan kaedah dia. Jangan tidak sebelumnya. Bila kita berhenti, kita wakaf di situ, kita terus lanjutkan aja. Wallahu a'lam bissawab. Okey, itu saja yang saya dapat sampaikan untuk hari ini. InsyaAllah ini program akan saya lanjutkan, and ada beberapa hukum yang saya nak ketengahkan. Mungkin contoh, saya akan bawa hukum taklil, imalah, ada bunyi imalah, huruf-huruf dia taklil ke mana, sakta, ismam, raum. Ya, ini adalah permulaan. Permulaan bagi actually student-student yang tengah belajar ni bagus. Ataupun diorang nak duduk peperiksaan, selalunya akan diuji bahagian ni. Tapi ni untuk asas-asas saja. Okey, insyaAllah itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.